بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعملون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasa ini tertulis atas kalian semua seperti mana tertulis atas umat yang lain." Tujuannya tak lain tak bukan untuk mencapai takwa, takut Allah Subhanahu wa taala, membantu kita untuk menghindarikan kerakusan nafsu dan sebagainya. Dan beberapa masa kami mempersilakan tuan guru kita untuk membuat kesimpulan bidayah yang kita lama belajar dia di Darul Masri, di sekolah sana dan di sini juga, dan membuat khataman malam ini, terus-terusnya menijazahkan kitab Bidayah. Siapa bawa? Boleh terima. Siapa tak bawa boleh pinjam sedikit. Ada beberapa naskah sini ya. Falyatafaddal samahat tuan guru kita Tuan Muhammad, Tuan Haji Muhammad Hafiz bin Salamat Binan Al-Jendrami dan asasnya. فليتفضل سعادته مشكورا مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, "Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Shadaqallahu azim. Majlis Syekh Abdul Razak Al-Misri, memuliakan guru besar kita, sepuh kita Kiai Ahmad Jubari bin Haris Al-Banjari Al-Makin, memuliakan para ustaz, para fadail, para hadirin hadirat yang berhormat sekalian. Malam ini kita bertemu di sini kerana nak mengadakan majlis Ihya Ramadan ini, menghadapi kedatangan bulan Ramadan Mubarak. Walaupun ada sedikit bacaan kitab dan sebagainya, tapi memandangkan apa kita janjikan lebih pada tausiah lah. Kita pakai pun menyampaikan sedikit tausiah juga dan juga ijazah. Jadi kitab Bidatul Hidayah ni karangan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu, seorang ulama besar ya, daripada ulama tasawuf. Ya, alhamdulillah, tak payah kita nak menguraikan tentang kebesaran al-imam kerana masyhur. Hanya di tanah Melayu, bahkan di tanah Perancis pun kitab-kitab Ihya Ulumuddin itu sudah diterjemahkan. Ya, bahkan digelar Imam Ghazali radhiyallahu anhu bagi orang-orang barat pemikir besar. Ya, jadi alhamdulillah kitab yang ada di depan kita ni, kitab Bidatul Hidayat, ialah kitab awal lalunya orang nak ngaji ilmu tasawuf ni lah. Ya, kalau di pondok-pondok ke di majlis-majlis taklim orang zaman dulu lah. Ya, kalau dia nak ngaji ilmu tasawuf, selalunya mengambil daripada tarik ataupun jalan Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍahu. Jadi inilah kitabnya. Ya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembang, ya, seorang ulama Melayu daripada Palembang. Ini Syekh Abdul Samad Palembang ini ayahnya banyak orang Pulau Pinang. Ya, makamnya di Citra, Syekh Abdul Jalil. Juga kita orang Melayu ni mana dah tak kenal ulama Melayu. Ya, jadi Syekh Abdul Samad Al-Palembang bin Syekh Abdul Jalil. Ayahnya ni mufti Kedah. Jadi ibunya ya orang Palembang. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ni satu hari seorang ulama besar belajar di Mekah dengan Syekh Abdul Karim ya As-Saman, pengasas tarekat Samaniyah. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang ini tarekatnya Samaniyah. Ya, maka dia menterjemah kitab Bidatul Hidayah dalam bahasa Melayu Hidayatul Salikin. Dia ambil yang asal kemudian ditambah beberapa lebaran untuk uraikan kitab itu. Ya, dan penghabisannya Syekh Abdul Samad Al-Palembang ini meninggal dunia di Songkla, Patani, perang siap. Maka orang tanya, pelik, seorang sufi pergi perang. Sebab ada orang kata orang sufi ni duduk dalam gua je. Duduk dalam gua je. Ya, rambutnya misai tak berpotong, janggut tak berpotong, serbannya mata uti canai. Itu bukan sufi, itu sami dia. Itu kim. Orang sufi dia wajib menegakkan syariat Allah. Yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Maka salah satu syarat jihad. Jadi Syekh Abdullah Al-Fatani, teman dia belajar dekat Mekah, dekat Madinah dengan Syekh Abdul Samad, Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman. Sebab tu orang Banjar, ya, semua tarekat Samaniyah. Dia tak tahu pakai, tapi Guru Ijai, ya, banyak tarekat Samaniyah. Sebab apa? Kerana Syekh Arsyad Al-Banjari sama dengan Syekh Abdul Fatani, sama dengan Syekh Abdul Samad Palembang ngaji di Madinah dengan Syekh Muhammad bin Karim As-Saman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, betul banyak dari yang khol Syekh Saman yang dibuat hanya di Banjar sana. Pada alimnya pada bulan lepas hari Syawal. Guru
Ijai dulu pun tarekatnya sama nya. Ya Syekhuna, ya Samad, ya Syekhuna, dia ada zikir. Ya. Jadi Syekh Abdul Dawud bin Abdul Qatani pun perang Thailand. Ya, maka Syekh Abdul Samad Al-Palembang dan Palembang tolong sahabatnya datang ke Kedah, datang ke Thailand perang, mati syahid. Tuan-tuan hanya dengar kisah Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, meninggal dunia kepalanya dipotong di Karbala. Sama dengan Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Badannya ada di Songkla, kepalanya di Bangkok. Sama. Kalau nak pergi boleh pergi di Songkla atau rumah kami. Pakai bawa balik daripada Thailand. Tapi mungkin tak sempat lah pakai habis satu hari ya. Ya, makamnya besar, ada pokok cengal punya. Jadi kepalanya di Bangkok, dibunuh, tewaslah orang Islam. Allah telah takdirkan. Maka Syekh Dawud tadi balik ke Mekah, tinggal dunia di Taif. Syekh Abdul Samad mati syahid. Ya, ini maka dia terjemahkan kitab Imam Ghazali dalam bahasa Melayu yang masyhur, Hidayatus Salikin. Jadi kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang kita ada depan kita ni, ya pokoknya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Muafakat dengan ayat Quran yang dibaca oleh Qari, ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ya dalam kita ni pokoknya berbekalkan kamu sebaik-baik bekal itu takwa. Seperti Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu membuka kitabnya suruh kita belajar ilmu nafi'. Mana nafi'? Ilmu yang manfaat. Ya, ilmu manfaat sifatnya pertama, siapa belajar ilmu tu bertambah takut kerana Allah. Takut tu takwa. Ya. Jadi kalau belajar ilmu tak takut pada Allah, itu ilmu la yanfa', ilmu nafi'. Guru yang mengajar kita tu bukan guru. Ini kita cerita orang zaman dulu kan. Kalau nak ngaji ilmu tasawuf ni, dia selalu dia belajar dengan guru-guru besar lah, guru-guru mursyid. Guru mursyid ni dia tak akan ngajar dengan dia tengok budak. Kita sekarang tak kan? Mungkin hari ni saya datang saja. Saya mengajar satu bab tentang wirid. Minggu depan saya datang, saya lompat je, baru. Saya tak tanya pun, minggu depan dia wirid dah amal ke belum? Kalau Tok Bu sekarang tanya macam tu, Tok Bu pun tak dapat mengajar. Betul tak? Macam kita belajar Quran alif bata, yang betul ilmu tasawuf ni belajar alif bata. Alif bata sah kan? Besok Tok Bu ulang kan? Budak ni fasih alif bata. Mana kat rumah dia dah? Dia dah. Ini ilmu tasawuf. Sekarang ilmu tasawuf tak, dia lompat satu muka. Masuk muka kedua, muka satu tak buat lagi. Tak amal. Ini bukan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf tu dia zauq, dia ilmu yang kalau kita buat dia mesti ada rasa. Maka kita kait bulan Ramadan, berapa banyak orang tarawih, betul tak? Ya, tiap-tiap malam beramal. Bukan main penuh masjid. Hari raya pertama Zuhur tak ada orang dah. Semua sibuk buat. Baik, betul. Betul tak? Betul. Malam raya besoknya memang tak ada orang dah. Tak? Masjid kosong dah. Wah, 30 Ramadan, 29 Ramadan. Masya Allah. Tapi bila datang raya je, wah, tak ada orang lah seminggu tak ada. Kerana cuti seminggu. Jadi, ya, maka ayat Quran, ya, malah siapa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang mesti berubah. Puasa pun mesti berubah. Kalau puasa tak berubah, maka itu ilmu amalan la yanfa'. Ya, dan ilmu yang kita belajar dan guru yang mengajar kita guru tak baik. Sebab tu ilmu tasawuf ni nak belajar sebelum belajar ilmu, guru tu dulu kena betul-betul. Sebab tu orang zaman dulu berjalan berpuluh-puluh batu beratur untuk cari guru yang nak mengajar dia ilmu tasawuf. Itu sebenarnya.
Ya, jadi kalau guru tu hanya mengajar tapi dia tak tengok murid, perkembangan murid tu berubah, itu bukan Imam Ghazali. Sebab tu Imam Ghazali sebut awal-awal, ya, sebab tu ada adab murid, ada adab guru. Dia tak terus sebut adab murid je. Adab murid, adab guru, adab guru. Jadi dia guru mengajar dan melihat. Jadi kalau kita mengaji Quran Nurul Alif-Ba-Ta, itu sebenarnya guru besar. Itu guru bang. Kerana cara dia mengajar tu betul. Ya, Alif-Ba-Ta. Besok boleh lompat tak? Ustaz? Tak boleh kan? Ulang balik. Oh, budak ni fasih. Mana dia dah ulang kaji kat rumah. Baca lah. Lam Nashrah. Dia fasih. Mana dia baca kat rumah. Baru dia lompat. Sebab tu zaman dulu sekolah agama, saya ni orang Johor, sekolah agama Johor. Kalau tak pas, tak naik. Kalau agama Johor, kalau darjah 1, tak dulu, sampai naik darjah 2. Sampai bertahun lah kalau darjah 1 tu. Kadang-kadang lebih panjang kaki daripada sebuah. Sebab apa? Malah belajar, tak naik-naik. Lah, ni sekolah akademik tak pas pun lah. Naik sebab tu kadang-kadang budak tingkatan 3 pun Quran pun tak boleh baca. Anak-anak sekolah agama darjah 6 pun Quran tak baca. Sebab guru tu betul mengajar dia. Ya? Tak betul. Jadi nak Imam Ghazali di sini disebut, ya, awal-awal dia sebut, ya, kita kena cari ilmu yang menambah takut. Daripada guru yang takut. Seperti Imam Ghazali, innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hamba dia itu para ulama. Jadi ulama itu yang nak ngajar kita tu mesti dia takut. Barulah murid tu pun takut. Kalau tu guru tak takut, murid tak takut. Itu asas kitab Bidayatul Hidayah. Ya, jadi sebab tu orang dulu-dulu berkah guru. Ya, kami apa? Saya tak pernah nak ngaku kita ni cerdik pandai. Ya, apa yang kita dapat ini adalah dengan berkah guru-guru. Sebab tu ilmu ni memang berkah. Ya, ilmu ni memang berkah. Berkah. Kalau tak berkah tu guru kita tak dapat ilmu. Sebab itu berkah dia tu yang apa? Yang dinamakan takwa tu. Ya, jadi kita pun ada jalan, ada belajar, ada beramal, ada aurat dan banyak. Lagi-lagi kita tambah takut. Bertambah umur tambah takut, tambah umur tambah takut. Jadi bila seronok, ya Ustaz, bertambah tahun ni dapat Ramadan, lupa umur tambah 1 tahun. Ya tak? Kubur lagi dekat, dunia lagi jauh. Bila Ramadan semua, ada pula orang seronok Ramadan ni kena murid. Kerana apa? Bukanya. Dia lupa bila dah 1 Ramadan, umurnya tambah 1 tahun kan. Jadi dah 1 tahun tu mana nak? Dah nak dekat ke kubur. Nak temu Tuhan. Sebab tu saya banyak mengajar di Kuala Lumpur, di Selangor ni banyak murid saya orang tutu. Saya suka mengajar orang tutu. Orang tutu senang mengajar. Dia ada tua-tua nak lupa mati ke, besok nak masuk kubur. Dia dah, kalau mengajar budak ni pun dia tahu dia sengih dia kan. Dia pun tahu. Ya tak? Budak ni ajar asas-asas je fardu ain. Tapi kalau kita tasawuf ni, memang orang tua suruh. Sebab orang tua tidak nak jumpa Tuhan dah. Ya, nak jumpa Tuhan dah. Nak jumpa tak lama lagi. Maka kitab Bidayatul Hidayah ni cantik. Dia kitab beramal. Dulu awal-awal saya belajar kitab ni dengan Tuan Muhajir Shah Sulaiman. Kenal ya? Di Pekapang. Lepas tu dia tunjuk, ya, dah minat pergi belajar dengan Tok Jashim, kata dia di Kajang. Tok Jashim Sallallahu Alaihi itu guru saya di Majlis Mekah 9 tahun. Ya, alim, ayahnya orang Aceh alim. Pergi belajar kita. Ya, kitab ni ada bab tauhid, ada bab fikih, ada bab adab, ada bab aurat, semua. Ya, sebab tu Imam Ghazali ni masyhur seorang ulama yang menghimpunkan dalam ilmu tasawuf, usuluddinnya, fikihnya, tasawufnya, ya, tarikahnya, dan adab dan aurat-aurat. Komplit, Imam Ghazali komplit. Sebab tu Imam Nawawi radhiyallahu anhu, seorang ulama fikih, dia pernah berkata, kalaulah satu hari Quran terbakar, hadis hilang, aku boleh keluarkan balik ilmu Islam dan kitab Imam Ghazali. Ya Allah, jadi untuk kita orang Melayu ni tuan-tuan, ya, memang kitab ni lah dulu jadi orang kampung, ya, orang kampung dan budak-budak muda zaman dulu
termasuklah budak-budak pondok baru belajar mutasawuf, semua ambil manfaat dari ini kita. Berkah. Ya, bahkan itulah guru-guru kita Melayu, Syekh Abdul Samad Al-Qalambani radhiyallahu anhu pun mengajar kitab ni. Ya, menebarkan ilmu. Mengata-kata. Ya, sampai ke Thailand sampai semua pakai kitab ni. Itu nunjuk berkahnya luar biasa. Nah, ini salah satu ya karamahnya. Karamah yang sebenar kata ulama, dah mati mau karamah. Kalau masih hidup keramahnya banyak, ini sebenarnya mungkin tipu daya. Mungkin tipu daya. Ya, yang hebatnya masih hidup tak nampak apa-apa. Bila mati, Masya Allah, macam Imam Ghazali radhiyallahu sudah wafat, sudah meninggal dunia 1000 tahun. Kitabnya masih orang baca. Banyak sekarang profesor-profesor karang tesis kan, buku-buku. Bukan yang penuh dekat UKM, UAM, UAM, USM, UAM, UUM, apa UMM lagi. Siapa baca? Siapa baca? Tak ada siapa pun baca. Ini 1000 tahun orang masih baca. Ini karamah Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Orang tahu? Ajib. Sudah meninggal dunia 1000 tahun orang masih baca kitab. Ini satu karamah. Ya, masyhur. Jadi dengan sebab itu, ya, dengan berkah kita nak nikmat Ramadan ni, cuba periksa lah sikit. Ya, lepas habis kita Ramadan 30 hari, buat amal banyak malam, ya, dan siang. Syawal kita tengok. Malah saya pergi masjid. Allah. Jadi ilmu tasawuf yang diajar masjid, ilmu periksa. Sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu latih diri. Mujahadah. Lepas kita buat, kita tengok. Macam misal lah. Ya, kalau kita makan dah kenyang, awak tidur, itu layan pak. Makanan tu tak ada manfaat. Tapi kalau lepas kita makan kenyang, kita buat pada taat, itu makanan tu manfaat. Begitu juga ilmu dan amal saleh. Lepas kita berilmu dan lepas kita beramal, dia akan menaikkan lagi amal kita pada yang lebih tinggi. Ayat Quran dah sebut, ya, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati zadatuhum imanan. Dia akan bertambah. Tapi yang memang mana-mana saya lihat si Abdul Razak pun perasan aja. Ya, bulan-bulan Ramadan masjid penuh sampai keluar. Tak ada kapet, bentang kapet sampai keluar. Tak. Tapi bulan-bulan Syawal kapet banyak pun tak. Banyak tiang dan orang. Stop. Ini berlaku tiada tahun. Muskil kita ya. Jadi kalau boleh kita tajwid, mana kita tajwid, kita perbaharui. Tak apalah ya. Maknanya kita ansur sikit-sikit. Belagi yang tua-tua tu ya. Jadi kita yang paling baik al-istiqamah. Mana kita berterusan. Kadang-kadang kita rasa sekarang mungkin kita sembahyang malam 2 rakaat. Wah, bila bulan Ramadan kita nak buat apa? 20 rakaat. Bila balik Syawal kita balik 2 rakaat. Ya tak? Jadi kadang-kadang al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 untuk keramat. Guna yang ada tahi tuan-tuan. Ya, apa tak ikan pun jangan tahi. Tak guna terbang kat ni, burung pun terbang ni. Ya, ya. Yang penting sebenarnya istiqamah. Ya, istiqamah ni mana buat sedikit tetapi berterusan. Alhamdulillah al-amal yang lebih kasih pada Allah amal al-mudawam, iaitu berkekal baik kala walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya, mana sedikit tu walaupun dapat sikit tapi dengan sebab istiqamah dia jadi berkah. Dia jadi berkah. Ya, sebab tu orang dulu minta maaf lah. Saya kalau mengajar kitab ni, ya, kalau satu tok guru saya tu lebih tua ni. Saya ngaji dengan dia pun umur 80. Kalau dia mazid, dia baca kitab 1 kali 3 baris tak lebih. 3 baris. Tak banyak. Tapi istiqamah. 1 orang pun dia ajar. Ya, 10 orang pun dia ajar. 30 orang pun dia ajar. 1 orang pun dia ajar. Kalau 3 baris tak 3. Jangan lebih. Dan dia pula dia ngajar tak ikut jam cepat lambat. Kita kadang-kadang maghrib pukul 7 kan.
Nah, kadang-kadang penceramah maghrib ke 7:30 dah mula. Bila maghrib lambat 7:30, berapa mula? Tunggu saya tak? Ya, pukul 7 maghrib kan? Lepas tu dia duduk. Pukul 8, dia tak tukar. Dia tak tukar time. Ya, walaupun maghrib cepat, tak, tunggu tu. Pukul 8 dulu. Istiqamah. Dia istiqamah. Itu guru saya, Allah Alhamdulillah pertama, luar biasa. Dia istiqamah. Ya, dia tak tukar time pun, dia tak tukar. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Karena malaikat dah tahu time tu. Macam tadi Syekh Abdul Razak kata kita baca Yasin, kerana malaikat Yasin dah datang lah. Tengok-tengok, ni buat maulud, ada Yasin dah. Dia pun naik ke atas. Kecewa ke? Dia kecewa. Kita tak perasan ya. Kita ingat tak ada apa-apa ya. Dia datang, kenapa tak baca Yasin? Orang ni tak istiqamah. Jadi walaupun kecewa. Ya, jadi sekarang dah banyak tempat ni. Kalau Datuk Umur datang malam Jumaat, tak baca Yasin. Tak lagi baca Yasin. Kerana itu sudah jadi kelas Kelaziman. Kerana ada malaikat menjaga. Begitu je wirid-wirid. Ya, kalau kita dah buat, jangan kita tinggal. Kerana malaikat yang menjaga aurat, dia turun waktu kita time, kita nak wirid, dia turun. Kita tengok tak ada. Allah. Jadi begitu je ngaji kitab. Ya, walaupun penat ke apa, baca sikit. Kerana malaikat yang majlis ilmu tu, dia turun. Dia nak tengok orang. Jadi inilah mudah-mudahan ya dengan alhamdulillah Syekh Abdul Razak mengajar kitab di sini dan dalam Darul Masri itu ya supaya kita lihat-lihat sikit kitab ya. Dan pada awal-awal Imam Ghazali ada sebut man istada ilman, rasa bertambah satu ilmu malam yasdad hudan, tidak bertambah hidayahnya, mana tak beramal, tak jadi orang soleh, malam yasdad minallah illa bu'dan, dan tidak bertambah daripada Allah melainkan jauh. Jadi sebab tu ilmu tasawuf ni ilmu periksa diri. Ya, macam budak-budak ni dia ada guru bolehlah periksa. Yang tua-tua ni siapa nak periksa? Siapa nak periksa? Siapa nak periksa? Tak ada orang nak periksa. Takkan ustaz mengajar periksa ikut rumah, tengok abang tak pakai bertubuh. Kita lah periksa diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan tafakkur. Itu yang Imam Ghazali ajar kita duduk ketika sembahyang. Duk fikir, tadi pagi aku buat apa? Lepas subuh. Ada kita aurat lepas subuh. Kata dia duduk fikir sampai malam. Ya, besok lagi duduk sejam. Seperti Imam Ghazali dan kitab ni. Ini untuk orang tua-tua. Bagusnya dalam kamu amal 4 perkara lepas main subuh. Pertama, lepas main subuh, ya, biasakan dalam kita baca Quran. Lalu kita ada wirid kan? Wa ilahukum ilahun wahid qul huwallahu ahad 3 kali qul huwallahu ahad dan sebagainya Quran. Yang kedua, hendaklah kamu doa. Doa kan? Pagi itu subuh ada doa kan? Banyak pakai apa ini banyak belajar qasidah doa irham walidain. Yang ketiga, hendaklah kita wirid. Jadi baca wirid. Subhanallah. Imam Ghazali dulu pakai Kiai Jumhari, masa saya pergi Mekah, dia bawa saya jumpa satu ulama besar, gurunya Syekh Amin Al-Qaf. Syekh Amin Al-Qaf tu ya, Wasallallahu Rizkah. Saya duduk di Mekah tapi saya uzur, diijazahkan zikir Imam Ghazali 10 ya, 1,000 satu hari tu, 7 hari cukup. Itu berat lah. Dan sini ada zikir yang lepas subuh. Jadi yang ketiga aurat, jangan lupa. Yang keempat tafakkur. Imam Ghazali suruh tafakkur. Jadi lepas mayam jangan bangun subuh. Ya. Dulu ada satu ulama besar di Jendram nama Syekh Ahmad Jendram. Saya tak jumpa. Saya jumpa menantu dia, anak murid dia, Syekh Banggu Haji Syukri. Apa kata dia? Siapa keluar, orang Islam yang keluar daripada masjid sebelum mata terbit, itu mencari rezeki kafir kan? Mencari rezeki orang kafir. Kata Sayyidina Rasulullah SAW tak akan keluar daripada masjid, tak akan bangun nanti sudah matahari satu kan? Oh keras. Syekh Ahmad Jendram keras. Waliullah dengan kuburnya ada di Jendram. Nah itu. Jadi kalau orang untuk belakang dia,
keluar lepas subuh. Itu guru betul semua. Zaman dulu lali assalamualaikum dia dah. Assalamualaikum bang. Jadi yang keempat tafakur, yang tutur. Jadi kita buat yang empat. Pertama lepas sembahyang subuh kita doa apa baca Quran. Quran yang ayat surah Quran atau Quran. Yang kedua hendaklah kita doa. Yang ketiga hendak kita wirid. Yang keempat tafakur. Tafakur itulah Imam Ghazali so fikir hari ini kita nak buat apa? Kan dalam sini ada adab lepas subuh, adab tengah sampai petang kan. Namanya tauzi'ul awqat. Imam Ghazali masyhur tauzi'ul awqat, membagi waktu. Lepas subuh nak buat apa? Ada orang mati bicara, ada orang sakit bicara. Tak ada pergi nuntut ilmu. Tok guru pergi mengajar, pergi berdakwah. Dia ada tauzik. Jadi tafakur. Paginya pun nak buat. Kita dah susun. Ini kita tak share bulan Ramadan. Pagi ni aku nak buka kamu tak? Pagi-pagi lepas subuh dia datang. Petang ni nak bubur labuk. Dia Omah pergi besar. Itu yang disibukkan. Pagi-pagi pahala puasa dah habis. Pasal apa? Syarfut ta'am. Kasihkan makan. Memang ada disebut. Jadi tafakur. Tafakur apa? Daripada pagi lepas subuh sampai petang apa nak buat. Oh, ini bagus. Ini suruh bang. Sampai besok pagi, besok subuh tafakur lagi. Carilah masa tuan-tuan. Ya, itu yang diajar oleh Imam Ghazali. Ya, itu ilmu taqwa. Untuk mendapat makam taqwa ni kita mesti satu belajar ilmu nafi', lepas tu kita kena amal. Ya, satu pula mesti berguru yang baik, guru yang soleh, guru yang ada berkah, ada nur, ada cahaya. Ya, lepas tu kita periksa diri kita. Lepas berilmu, beramal, periksa. Adakah kita bertambah hati, bertambah nipis, bertambah elok? Itu mana alhamdulillah apa sudah mendapat cahaya daripada Allah. Itulah natijah ilmu tasawuf. Natijah ilmu tasawuf, ya, dengan sebab kita beramal, berilmu, beramal, maka Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor, mazmumah, dihiaskan hati kita dengan sifat mahmudah. Bila dah cantik hati kita bersih tu, itulah Allah Ta'ala nak berikan akan beberapa rahsia. Itulah tu sufi. Bila dia dapat rahsia tu, dia dengan Allah je. Kita tak jangan secampur lah. Tiap-tiap seorang ada cahaya. Ya, tiap-tiap kata ulama tadika, tiap-tiap seorang berjalan di atas cahaya masing-masing. Kita tak boleh kacau. Kita tak boleh nak sebut dia ada kita. Kenapa? Antara Allah dengan ni. Sebab tu dalam satu hadis, al-ikhlasu min asrari. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ya, ikhlas itu satu rahsia daripada beberapa. Allah tu aku letakkan dia ke dalam hati orang-orang yang aku kasih habis. Jadi kalau ada dapat ikhlas, setan juga dia dapat. Itulah matama orang sufi nak menghampirkan diri dengan Allah, sentiasa melihat kepada Allah supaya dicampakkan dalam hatinya nur. Dengan nur itulah terbuka beberapa rahsia antara diri dengan Allah. Alhamdulillah itu yang dapat lebih kurang kitab ni. Sebab tu alhamdulillah pelik kitab Syekh Abdul Samad Pelambang ini ditutup dengan satu komen daripada Habib Abdullah bin Abu Bakar, ya, Al-Adrus. Ini Kutubul Anfah. Kalau siapa pergi Hadramaut di perkuburan Zambat, diriwayatkan di perkuburan Zambat tu ada 10,000 wali. 10,000 wali. Jadi antara makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adrus, ayahnya pun Abu Bakar As-Sakran, seorang besar, ya, Al-Adrus, kosong, ada tanah kosong. Contoh ini makam Habib Abdullah bin Bakar Al-Adrus, tanah kosong. Sampai makam Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kita musyrik, kenapa tak ada tanah apa-apa kat sini? Sini semua penuh kubur. Rupanya, ya, ulama agama kata, Raudhah min Riyadil Jannah. Satu kebun syurga. Antara tanah lapang antara makam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Adrus dengan Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu kebun syurga. Sebagaimana makam Rasulullah SAW dengan dia punya mimbar. Sebagaimana di Mesir pun, apa yang
Ya, tak yang di tempat Ibn Allah Taala. Jabal Muqattam. Jabal Muqattam pun ulama Azhar kata itu satu kebun ada kebun syok. Kecil kan? Malaysia tak ada kan? Kebun binatang ada, kebun rama-rama ada, kebun durian ada, kebun syurga tak ada. Inilah kebun syurga Syekh. Macam saya. Jadi makna Habib Abdullah Al-Idrus dia komen dalam kitab ni penghabisan, cukuplah Imam Ghazali guru saya. Apa yang dia fatwa, apa yang dia ajar, apa yang dia suruh amal, amal. Kalau orang lain kata tak betul, tolak kata orang besar. Jadi wali kutub besar. Cukup. Ya, cukuplah dia kata. InsyaAllah kalau kau amalkan ni, ikut jalan Imam Ghazali, kamu hati kamu akan tenang, merakan awabin, kembali percaya yang lain. Allah Taala cakap. Di general kita kadang-kadang bulan biasa nak awabin susahlah, ada pengajian ada apa. Tapi bila Ramadan banyak awabin. Lepas sembahyang maghrib, ya kita pun duduk sembahyang awabin dalam rakaat. Lepas tu baca ratibul hadat, lepas tu buat sembahyang isyak, buat tarawih. Jadi kita malam kita lebih pada ngaji siang. Ya, jadi mudah-mudahan betul Imam Ghazali kata ada masa untuk ilmu, ada masa untuk aurat, ada wirid. Kalau siapa suka ilmu benci aurat, dia orang tak betul. Dia suka berilmu tapi tak suka wirid, ini tak betul. Ada pula suka wirid tak suka ilmu, dia pun tak apa. Tak betul. Yang betulnya suka ilmu, suka berwirid. Itu manfaat. Kerana wirid ni pelinci bagi ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan sebagaimana yang saya hantar kitab ini dengan di sisi Tuan Hashim Sallallahu Rahmatullahi Tuan Ustaz saya di Kajang tu. Jadi siapa-siapa yang belajar dengan Syekh Abdul Razak, kemudian bukan ijazah lah, ambil berkah. Ya, bagaimana saya belajar dengan Tok Guru saya, bolehlah tuan-tuan ambil berkah daripada dia dan saya. Ya, terima ijazah. Alhamdulillah saya pun minta ampun, maaf daripada jam hari lah. Ya, kerana patutnya dia yang lebih keterhadapan pada ngaji di Mekah 50 tahun, masya-Allah. Ya, sampai sekarang masih mengaji lagi. Ya Allah, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kita nak jadi contoh. Sebab tu saya kata dia orang dulu ya. Dia kalau mengaji ni cikgu yang tua-tua je. Sekarang kodi belum kahwin lagi, nikahkan orang, pelik pun. Kodi nikahkan orang, bila kodi dah kahwin belum? Bujang, astaghfirullah. Saya kalau kodi itu tak kahwin, saya sebut kodi Yankee. Macam mana dia nak sibuk buat rumah tangga? Dia pun belum rumah tangga, tak cukup pengalaman. Jadi ilmu tasawuf ni memang perlu diambil daripada guru-guru yang berpengalaman. Kalau sekadar fikir tak apa. Ya, tapi usuluddin tasawuf dia kena ambil guru-guru yang pengalaman. Kerana mereka itu sudah merasai lalu jalan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan sekali tentang apa besar kita ke Jamali. Nama sebagai waktu ini semata-mata hajat Syekh Abdul Razak Al-Masri lah. Sudah saya datang sini, saya pun alhamdulillah selalu semalam pun dia datang madrasah kami. Kita fikir, kita puasa, alhamdulillah. Jadi ini kita balas lah. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong berbuat takwa. Takwa juga kan? Alhamdulillah. Dan Pak Kiai Jam Hari pun datang ke Jendram, saya datang 1 tahun 2 kali. Ya, duduk di Jendram seminggu, 2 minggu. Itu pun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah sekalian kamu pada jalan takwa. Itu mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Sekian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.